النبي المصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita akan dapat menyambung seterusnya kuliah kita, iaitu Al-Bab Al-Thani fi Ta'at Al-Zahirah, muka surat 23. Bermula bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir. Bab ini akan menghuraikan mengenai amalan ketaatan kita dan juga ibadat kita yang zahir, yang berkaitan dengan anggota lahiriah. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil, fal fardu ra'sul mal wa huwa asl tijarah wa bihi tahsul najatu wan naflu wa huwa ribahu wa bil fawzu fil darajat. Maksudnya, ketahui olehmu hai talib, bahawasanya segala ibadat yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Maka fardu itu ra'sul mal, yakni modal perniagaan, dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia dapat selamat dan dapat selamat. Dan sunat itu iaitu laba daripada perniagaan, dan dengan dia dapat kemenangan dan derajat dalam akhirat dan hampir kepada Allah Ta'ala. Jadi dihuraikan di sini bahawa sungguhnya ibadat itu ada dua. Satu yang fardu dan satu yang sunat. Yang fardu itu modal, Ra'sul mal. Ra'sul mal ni mana? Kepala harta. Di mana lainnya modal. Yang keduanya sunat. Nah, yang sunat itu nanti akan memperolehi kejayaan, kesenangan, keuntungan, kebahagiaan dan pangkat darjat. Nah, maknanya fardu itu modal. Ramai orang kalau nak berniaga, dia bukan hanya nak pulang modal, tapi nak untung. Kita beramal nak pulang modal aja, untung tak ada. Maka main fardu je lah, bayang fardu je. Main isyak sunat tidak, maghrib sunat tidak, subuh pula kadang-kadang tidak. Bukan sunatnya tidak, subuh pun tidak. Gitu. Jadi apabila kita sudah melaksanakan yang sunat, nanti akan mencapai kesenangan, kebahagiaan yang kekal abadi. Tetapi kadang-kadang ramai orang diremehkannya yang sunat itu. Pasal diterjemahkannya yang sunat itu dibuat dapat pahala, kalau tinggal tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah, tak payah buat. Kalau berniaga dalam dunia ini, tidak ada siapa yang tak nak untung. Tapi berniaga akhirat, tak ramai orang yang nak ambil keuntungan. Dia nak pulang modal aja. Macam mana agak-agak tu? Kan betapakah ruginya kita? Masa yang Allah peruntukkan untuk nak menambah ibadat itu masih ada. Ruang masih terbuka. Waktu pun ada, masa pun ada, tapi masih tidak ramai orang suka berbuat yang sunat-sunat itu.
nanti di akhir akan merasa menyesal, kalaulah aku buat dulu. Itu yang sunat. Yang fardu lagi berat. Lau kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kita fikir, kalau dulu kita dengar orang berceramah, orang buat syarahan, dan kita ikut apa yang disyarahkan itu, tidaklah kita akan masuk neraka sa'ir. Tapi dulu ni bila orang mengaji, kita makan. Bila orang ceramah, kita marah. Bila kita mati, orang nak ceramahkan kita pula. Dalam kubur, orang mengajar kita soalan kubur, jawapan je. Mengaji tak nak. Tapi nak dapat shortcut je. Banyak 4 soalan. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Nabimu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Dan mana kiblatmu? Dan siapa imam? 6 soalan. Kita pun dah hafal lah soalan tu. Dan kubur tu kena jawab kan? Soalan berat dah bocor lama. Jadi hafal je lah. Siapa nama Tuhanmu? Allah Ta'ala kan? Siapa nama Nabimu? Muhammad. Boleh jawab tak agak-agak? Nah, itu yang bendung tu. Sekarang kita ubah pula cara hidup kita. Yang sunat itu kita jadikan wajib pada kita. Tak boleh kita katakan alah sunat nak kira sangat. Dah tua-tua sok semayang lah. Tu. Dah tua-tua. Dah lumpuh dah waktu tua tu. Pencen-pencen habis. Herut dalam mulut. Apa nak baca? Baru misal mula-mula dulu, muda-muda dulu kalau aku semayang sunat kan senang. Dah tua dah pun. Banyak orang nak jumpa pencen baru nak beramal. Pencen-pencen mati. Duit pencen pun tak nak makan. Ya. Begitu. Kemudian apa lagi dia kata? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun. Di situ ila sebenarnya ilayya ya tertitik. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yudmiru bihi. Tu. Apa dia Nabi kata? Ini hadis kursi. Firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang hampir kepada aku dengan seumpama berbuat ibadat yang aku fardukan atas mereka itu, dan sentiasa hamba untuk hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadat yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila telah aku kasih akan dia, nusayalah pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatannya yang melihat ia akan dengan dia, dan perkataannya yang ia berkata dengan dia, dan tangan yang megang dengan dia, dan kakinya yang berjalan dengan dia, dan hatinya yang mengecat ia dengan dia, dan habis. Ya, ini kalau baca seorang memanglah pening, nak benda dia ni. Makna mudah je. Dia kata begini, sentiasa hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat-sunat. Maknanya kita ni hamba Allah. Hamba Allah ni kalau nak dekat kepada Allah, jangan tinggal ibadat yang sunat. Yang wajib sudah tentu dah. Yang